Firdaus Azil yang berada di Hulu Langat mendekati isi hati mangsa banjir. Kehidupan mereka sukar untuk digambarkan, apatah lagi merasai hidup mereka pada ketika ini. Teruskan bersama dengan Firdaus Azil. Firdaus Azil, teruskan dengan laporan anda. Okey, baik, terima kasih Zul. Sebelum saya nak mulakan laporan, saya nak membawa penonton dan juga Zul melihat sendiri itu adalah rumah yang sebelum ini dikatakan rumah pusaka milik Makcik Rozia, hanya tinggal tangga batu sahaja. Mengapa ia terjadi? Kerana limpahan air. Ia bukan boleh kata limpahan, ia akibat dilanggar oleh deruan ataupun arus sungai yang cukup kuat sehingga mengakibatkan hanya tinggal tapak saja. Apa yang tinggal itu adalah peninggalannya, iaitu tangga batu. Tetapi itu bukan fokus kepada saya. Saya nak ceritakan tentang keadaan rumah di sebelah. Yang ini kalau sebagai contoh, ini antara rumah yang cukup terjejas kerana laluannya sama seperti yang dapat lihat. Tadi saya tunjukkan rumah yang hanya tinggal tapak, dan daripada rumah itu dia melanggar rumah ini sehingga anda dapat lihat betapa teruknya rempuhan, bukan saja daripada arus sungai tetapi juga daripada cebisan-cebisan ataupun rangka rumah sebelah sehingga mengakibatkan kelompongan. Dan saya juga sempat bertanya dengan sebab saya ada beberapa ahli keluarga yang tinggal di rumah ini yang mereka ada dua lot rumah di sini, tetapi mereka menceritakan detik-detik ketika pada malam kejadian itu pada malam Ahad, di mana mereka mengambil keputusan akibat arus sungai yang cukup deras sehingga mengakibatkan mereka mengambil keputusan untuk memanjat lubang terus pergi ke atas, iaitu mereka terpaksa berlindung di atas sementara air yang cukup deras lalu di bawah. Anda dapat lihat betapa teruknya kesan daripada bencana banjir itu. Tapi saya nak berjumpa sendiri, saya nak bercakap dengan Siti Nabila. Kalau boleh, Siti Nabila, mana Siti Nabila? Oh, maafkan saya Siti Nabila sebab gelap sangat. Okey, ini adalah mangsa yang sempat saya temu ramah, tetapi beliau bercakap saya, kalau boleh tolong saya tak nak mengingkati peristiwa itu kerana ia meninggalkan keadaan yang cukup trauma kerana mereka terpaksa. Tetapi apa yang kita nak bercakap Siti Nabila, kita nak bercakap tentang pasca banjir. Bagaimana daripada hari ini, daripada titik hitam yang melanda keluarga Siti Nabila, bagaimana untuk bergerak ke hadapan? So far okay, actually start daripada banjir sampai daripada banjir kita sebelum banjir I think around 1 hour before dah start tak ada line. That mean line telefon dah tak ada, and then I think after that setengah jam elektrik dah tak ada, and then so dah tak adalah communication, and then hujan lebat. Dan actually sebelum tu dekat Twitter dah ada information paras air sungai dah naik. So memang semua dah kena berjaga-jaga lah. Tapi for the record kan, area sini tak pernah banjir yang sangat teruk punya. So kita anggap benda tu is normal lah. Sebab kita bukan area yang sangat rendah. So Okey, Nabila, bergerak ke hadapan seperti yang Nabila cakapkan tadi, bahawa bergerak ke hadapan ini adalah tinggalan pada rumah, ada sebelah lagi rumah. Bagaimana keadaan rumah ini? Apakah yang akan berlaku dengan rumah ini? Adakah Nabila dan keluarga akan terus mengambil keputusan untuk tinggal di sini, membaiki, ataupun bagaimana? okay, actually ni bukan rumah saya, ni rumah saya punya nenek. So rumah saya dekat sebelah. So ini terpulang, tapi saya rasa diorang takkan stay dekat sini lah sebab too much nak recover balik. Tapi ini antara rumah yang sering menjadi tumpuan ataupun tempat berkumpulnya keluarga ketika raya dan sebagainya. Okey, bagaimana pula dengan mungkin jenis-jenis bantuan diperlukan? Kita tahu bahawa kerajaan akan menyediakan bantuan wang ihsan RM1,000, dan baru-baru tadi Perdana Menteri juga dah mengumumkan antaranya pinjaman tanpa kredit, pinjaman tanpa interest dan sebagainya. Adakah itu memadai untuk keluarga Nabila meneruskan hidup daripada bencana ini? Okay, honestly rumah saya total loss. So untuk bantuan yang berkatakan tu taklah membantu sepenuhnya. Tapi saya nak highlight dekat sini is bantuan selepas pasca banjir mostly is datang from NGO. Honestly saya start banjir around 10.30 sampai 8.30 pagi esoknya. Imagine petang dekat Twitter, dekat media sosial dah cakap paras air naik kan. That mean risiko banjir tu dah ada. Tapi petang, imagine petang 6.30 dah ada. Malam air dan dah start banjir sampai 8.30 nothing lah, tak ada bantuan. Tapi after that memang NGO sangat bagus lah. Maksudnya bantuan daripada NGO memang sangat bagus lah. Okey, baik. Kita akan terus highlightkan, membawa kisah-kisah Nabila ini untuk dilihat oleh penonton-penonton di luar sana bagaimana kesusahan yang dihadapi pasca banjir. Walaupun banjir dah sudut, tetapi masih ada masa-masa yang akan terus dihadapi oleh keluarga. Itu antara keluhan ataupun yang disampaikan oleh Siti Nabila. Antara penduduk
ratusan penduduk kampung Batu 18, kampung Jawa yang cukup terjejas di kawasan Ulu Langat ini. Buat masa ini itu saja, saya akan terus membawa perincian untuk buletin-buletin seterusnya. Zulkifli.